Hello guys, welcome back to our channel. Okay, channel kami semestinya memberikan info-info yang menarik tentang ilmu-ilmu serta maklumat yang terkini. Kali ini, saya akan menerangkan apakah itu maksud secularism. Okay, secularism ni adalah diambil daripada perkataan bahasa Arab sebenarnya. Dia bermaksud al-ilmiah, yang daripada perkataan Arab yang dipanggil ilmu. Kononnya, dari segi mafhum, dia mengangkat martabat ilmu. Jadi, sudah semestinya tidak bercanggah dengan mafhum Islam. Perkara penting bagi manusia dan menyeru ilmu sejak wahyu pertama, tetapi sebenarnya penterjemahan kalimah al-ilmiah ni hanyalah satu tipu daya dan selindung di sebalik slogan ilmu tersebut. Baik, sebenarnya kalau nak diperhatikan, makna tersirat bagi sekular ini dia adalah al-diniyah, yakni tanpa agama ataupun al-akidah. Al-akidah ni tanpa akidah. Tokoh pemikir yang pernah menyebut tentang perkara tersebut boleh kita lihat dalam penulisan Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradawi tentang penulisan secularismnya. Baik, jika al-ilmiah yang dipanggil sebagai ilmu itu semestinya baik, tapi mengapa al-ilmiah digelar sekular? Kena tahu, kalau al-ilmiah itu diletakkan secara amnya al-laqdiyah ataupun al-akidah, sudah pasti umat Islam semestinya menolak perkara tersebut. Sebab itulah kita merasakan betapa jahatnya penterjemahan sekular dengan istilah al-ilmiah ini. Ia bertujuan untuk mengaburi mata dan golongan yang tidak mengetahui perkara tersebut. Okey, kalau korang nak tahu lah kan, secularism ni dia dah ada anak didik dia orang sendiri tau. Jadi dia orang ni semua memang tak malu langsung nak mengaku dan menyokong fahaman secularism ni. And of course, ulama-ulama Islam memang menolak lah benda ni sebab dia memang dah melanggar daripada hakikat makna Islam, kerana sebabnya fahaman secularism ni orang yang sokong dia sanggup bermati-matian semata-mata nak sebarkan fahaman dia orang ni. Dia orang sampai sanggup bertembung antara satu sama lain, sanggup bertembung dengan ulama sendiri sebab nak mengaku bahawa dia orang punya hakikat dia orang tu kuat dan betul. Banyak sebenarnya sejarah-sejarah secularism antara timur dan barat ni. Jadi secularism ni sebenarnya berpunca daripada pihak gereja mengongkong rakyat-rakyat dekat sana. Pihak gereja ni bertindak ganas menguasai akal dan hati manusia. Dalam maksud kata lain, semua keputusan adalah di tangan pihak gereja itu sendiri. Pihak gereja mengambil kesempatan dengan mengaut keuntungan dengan pengikutnya dengan cara yang salah. Berapa banyak mangsa-mangsa pihak gereja yang mati dalam penjara dan di tali gantung, beribu-ribu yang mati. Kau nampak tak betapa bahayanya fahaman secularism ni? Masyarakat Eropah sangat tertekan di bawah pemerintahan gereja kerana pemerintahan gereja pada masa itu sangat zalim. Jadi di situlah berpuncanya tertegaknya fahaman secularism ni, yang bermaksud diorang ni memisahkan agama-agama dan dunia dengan dunia. Contohnya
pemerintahan politik tidak boleh berkait dengan agama. Fahaman sekularisme ni dah kuat lah dekat barat. So diorang nak sebarkan pula kat negara-negara timur. Diorang tak sedar dekat negara-negara timur ni sangat berpegang kuat dengan agama Islam. Sebab apa? Islam sebenarnya tidak sama dengan agama Kristian. Sepanjang sejarah Islam tidak ada penzaliman terhadap penganut agama Islam. Islam tidak membenarkan pemisahan agama dari negara. Kerana dalam Islam tidak mungkin tegaknya agama tanpa negara. Dan tidak mungkin tertegaknya negara jika tidak ada agama yang boleh memandu sesebuah negara itu. Okey. Macam mana pula dengan cara-cara penyebaran sekularisme ni? Okey, sini saya terangkan lah. Okey, sejak penjajah barat lagi, diorang dah menempatkan diri diorang ni kat bumi umat Islam. Diorang ni kerja keras untuk sebarkan kefahaman sekularisme ni. Dengan cara tu, macam-macam cara diorang guna. Dengan keupayaan ilmu, dengan teknologi yang diorang ada, dengan pengalamannya lagi, diorang berjaya lah untuk laksanakan kefahaman sekularisme ni. Okey, cara-cara penyebaran sekularisme ni dilakukan melalui bidang pendidikan, media massa, undang-undang. Tujuan dia untuk menjauhkan umat Islam daripada agama diorang. Okey, antara cara-cara penyebaran diorang menyingkatkan pengajian agama Islam secara material dan normal. Okey, apa tu menyekat pengajian agama Islam tu? Contoh sekatan secara material yang dilakukan dengan membuka pintu seluas yang mungkin pada pengajian yang kosong dari roh agama Islam. Okay. Pengajian macam ni dia akan bantu dengan membangunkan serta dia bagi kemudahan dari segi material. Okey. Adapun pengajian agama Islam dikecilkan atau disempitkan bantuan kewangan, ataupun diorang tak bantu langsung. Pertama tadi kita bercakap tentang sekatan secara material, yang sekarang ni kita cakap tentang sekatan secara moral. Okey. Secara moral tu dia contoh dia macam dia memperlekehkan golongan penuntut agama ni. Dia membeza-bezakan antara guru-guru agama dengan guru-guru subjek lain, dalam keadaan yang satu perkara tu dong sengajakan. Okay. Membeza-bezakan antara lepasan bidang agama dan lepasan bidang-bidang yang lain. Dari segi jawatan pula, lepasan bidang agama tidak banyak, dong tak banyak mendapat peluang peluang ganjaran dengan status yang dipandang rendah. Tapi diorang bagi lepasan bidang-bidang lain yang lain, memang senang diorang dapat peluang dengan habuan dengan status yang lumayan Okay, diorang tenggelam dalam ketidaksedaran dan menyebabkan orang ramai, tak kisahlah tua ke muda ke, diorang akan lari daripada agama dengan terpahat satu sikap dalam minda diorang, iaitu jika cukup memilih bidang agama, ianya tidak akan ke mana dan tidak akan menjamin hidup, maka tu diorang lebih cenderung kepada pengajian bidang bukan agama ni. Kedua, diorang
menghantarkan pelajar Islam ni ke negara-negara yang bukan Islam untuk belajar. Okay, kalau korang dapat poin macam ni, mesti korang dah boleh agak kan. Kadang-kadang seseorang tu kalau iman orang bukan tak sekuat lah, mesti diorang akan ni lah kan. Yang ketiga, diorang melonggarkan sukatan pengajian agama atas nama kemajuan akademik. Okay. Yang keempat, diorang bercambah institusi pengajian asing di negara Islam. Tujuan dia untuk mengeluarkan umat Islam dari agama mereka. Sekurang-kurangnya diorang besong lah akidah diorang macam tu. Apa itu penyebaran sekularisme melalui media massa? Apa itu media massa? Okay, media massa ni macam kira benda ni kita guna yang sekarang ni terlebih trend lah. Kira macam benda ni semua orang guna, tak kira muda ataupun tua. Okay, kalau media massa ni dia macam mempengaruhi lah hidup kita. Macam contoh daripada segi perkataan, watakan dan punya macam grafik tu semua yang okay. Setiap perkataan yang melalui media massa, perkataan atau tulisan harus dengan niat yang baik ataupun menggunakan perkataan yang baik dan mempunyai moral yang tinggi lah. Okay, seterusnya tulisan, kalau contoh kalau kita menggunakan tulisan yang jahat, maka dia akan mempengaruhi kita punya minda ataupun kira kita punya percakapan, kita boleh mempengaruhi kita. Okay, oleh itu media massa juga mempengaruhi banyak peranan dia daripada segi martabat, pribadi dan juga maruah seseorang itu untuk membentuk seorang insan yang muda. Contoh yang macam korang dapat tengok sekarang melalui televisyen, radio, banyak yang macam tak bagi kita murni, yang nilai-nilai murni. Dan benda ni tak membantu kita untuk kembangkan kita punya pemikiran kita apa semua. Dan kalau ada lah benda ni kan, just macam orang kata tangkap muat lah. Dia macam kasih ada benda ni. So macam dia tak betul-betul nak kita terapkan benda ni. And macam contoh yang macam kita dapat tengok sekarang ni kat televisyen lah, yang macam paling dekat dengan kita. Dia banyak edingan yang tak sepatutnya pun yang letak kat situ kan. Contoh tangan bukan murid lelaki-lelaki berdoa apa semua. So benda ni macam banyak nak menjatuhkan kita punya image kita sebagai Islam, and jatuh macam kita punya runtuhkan kita punya iman lah kata itu kan. So media massa ni kira macam kita kena jadikan sebagai punca kita, macam punca dakwah kita, macam mimbar dakwah kita untuk menyampaikan kebaikan dan keburukan, menyampaikan kebaikan lah kiranya. So kita boleh macam ambil benda tu dan terap benda tu, bukan kita gunakan sebagai media sosial ni sebagai benda yang sebarkan fitnah ke apa, tengok benda tak sepatutnya. Contoh yang terdekat TikTok ke Telegram ke share link kan, itu benda zaman sekarang ni kan, takkan korang macam tak boleh tengok kan semua. So benda ni kita kena fikir lah supaya kita macam tak terikut dengan ideologi sekularisme ni. Okay, hari ini saya akan ceritakan sedikit tentang penyebaran sekularisme melalui undang-undang. Okay, first kali golongan sekular ni dia macam berusaha bersungguh-sungguh untuk menjauhkan Islam dari kuasa pemerintahan. Okay, mereka ni, golongan sekular ni akan memastikan agar undang-undang Islam
tidak dirujuk walau dalam apa hal sekalipun. Okay, sehingga kan Islam ni dikelihatan tinggal rangka sahaja. Ini terjadi kerana di kebanyakan negara Islam, contohnya di Turki ni mereka cuba untuk menjauhkan manusia dari Islam. Mereka berusaha mensekularkan undang-undang sedikit demi sedikit sehingga akhirnya undang-undang di Turki ini menjadi sekular dan telerainya undang-undang Khalifah Islam. Okey, kita ambil contoh di Mesir pula. Di Mesir, pensekularaan undang-undang dilakukan ketika penjajahan Inggeris dengan mewajibkan dan merujuk kepada undang-undang Barat secara umumnya dan undang-undang Perancis secara khususnya. Okey, seterusnya tentang undang-undang Islam. Undang-undang Islam ni yang tinggal hanyalah berkaitan nikah kahwin ataupun ahwal al-aksiyah atau yang berkaitan dengan adat kerana ia tidak menggugat kedudukan penjajah. Okay, umat Islam ni boleh mengamalkan undang-undang di undang-undang ini di kalangan mereka, tetapi untuk mereka mengamalkan undang-undang yang bersangkut paut dengan permintaan negara, jenayah dan lain-lain, ini tidak diizinkan oleh penjajah. Ini kerana adalah perancangan jahat golongan sekular. Mana-mana negara Islam yang ingin melaksanakan undang-undang Islam secara menyeluruh pasti akan menerima tekanan hebat daripada pihak barat atau dari golongan sekular dalam negara itu sendiri. Ini adalah sebagai perancangan yang dilakukan oleh golongan sekular untuk memesongkan umat Islam dari beramal dengan agamanya mengikut jalan yang betul. Okey, siapa yang hatinya kosong dan roh agamanya pasti menganggap sekular itu adalah kemajuan dan kemodenan. Tetapi dia tidak sedar bahawa ketika dia menerima dan mendokong sekularisme, seseorang itu dia telah merenggangkan ikatan tali dirinya dengan Islam yang dianutinya. Kita sebagai umat Islam ni perlulah sedar bahawa perancangan-perancangan golongan sekular ini agar mereka tidak terjatuh ke dalam perangkap yang akan merugikan mereka di dalam di dunia ataupun di akhirat. Okey, seterusnya Islam dan sekularisme ni tidak akan dapat disatu dan disebatikan kerana kedua-duanya adalah berbeza. Okey, kita mengambil ayat pada seorang iaitu almarhum Syekh Mutawalli Sya'rawi. Sebelum mengembuskan nafasnya yang terakhir, beliau sempat berkata, okey, sedarlah bahawa tidak akan berlakunya pertembungan antara hak dengan hak, tetapi pertembungan hanya berlaku antara hak dan yang batil. Maka kita sebagai umat Islam perlulah mengikut yang hak yang benar dengan menurut segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya.